Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel Mana-Mana Pun Seram. Kali ini anda bersama saya, Abang SD. Pada video kali ini saya akan ketengahkan kisah tentang pekerja restoran diganggu. Sebelum kita mulakan video, saya mahu minta tolong kepada semua para penonton Mana-Mana Pun Seram. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, like, komen dan share kepada semua rakan-rakan para penonton Mana-Mana Pun Seram, supaya kami lebih bersemangat untuk membuat video. Okey, tanpa tunggu lama-lama lagi, jom sama-sama kita dengarkan kisah ini. Selamat datang ke channel YouTube kami Mana-Mana Pun Seram. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu palsu. Dan ingat, Mana-Mana Pun Seram. Baru-baru ini korang semua pun tahu kan yang PKP sudah dilonggarkan. So banyaklah pekerjaan-pekerjaan yang dibuka semula. Salah satunya antara gerai restoran makanan yang sudah dibenarkan untuk para pelanggan datang dan terus makan di sana. Bagi yang sudah vaksin dos kedua, ada 3 orang sahabat ini mulalah bersemangat untuk buka semula restoran mereka. Mereka adalah Siti, Kak Sal dan juga sahabat daripada Indonesia iaitu Rasti. Setelah saja dengar pengumuman PKP dilonggarkan, mereka bertiga pun siap-siaplah barang-barang semua. Dan keesokannya mereka pergi ke restoran mereka untuk kemas-kemas, lap-lap, susun meja sampailah ke petang. Mereka uruskan restoran mereka itu. Selang 2 hari macam tu barulah restoran ini dibuka. Sekarang ni mana-mana restoran dibenarkan dibuka pada jam 8 pagi hingga sebelum jam 8 malam. So jam 7 waktu maghrib tu mereka haruslah kemas-kemas dan tutup gerai dengan segera. Yalah, maklumlah kalau tak ikut arahan kerajaan #resaman lah bosku. So mereka bertiga ni ambil keputusan untuk tutup sebelum jam 8 malam. Okey guys, pejam celik sudah sebulan mereka bekerja. Sekarang ni mereka bertiga tiba-tiba rasa hairan. Yalah, kenapa semakin hari semakin lama tak ramai pun orang yang lalu lalang dekat kawasan ni. Malah tak ramai pun orang yang singgah ke gerai mereka. Tu yang membuatkan mereka bertiga ni masih lagi tertanya-tanya guys. Sebab apa? Pelik kan? Yalah, PKP sudah dilonggarkan. Banyak pekerjaan-pekerjaan juga dibenarkan beroperasi. Aktiviti-aktiviti sukan dan beriadah juga semua dibenarkan. So, kenapa tiba-tiba semakin hari semakin lama tak ramai orang pun lalu lalang dekat kawasan ni, tak ramai orang pun singgah ke gerai ini. Itu yang buatkan mereka masih lagi tertanya-tanya guys. Mereka pun berfikiran positif lah. Mungkin orang-orang di luar sana busy ataupun malas nak keluar sekarang ni. Yalah, kes COVID dekat Malaysia ni masih lagi tinggi. So mungkin sebab itulah kot mereka malas nak keluar. Jadi mereka samalah pekerjaan mereka seperti biasa guys. Okey guys, nak dipendekkan cerita, pada satu hari ni, inilah hari yang betul-betul tak ramai pun pelanggan. Hanya dalam 5 ke 6 orang macam tu je yang singgah pada masa tu guys. Dan apa yang buatkan mereka ni makin hairan, kenapa setiap pelanggan yang datang mesti mereka bungkus makanan. Kenapa tak makan dan minum di sini? Yelah, restoran kot, bersih, kemas, cantik, besar, selesa. Tapi kenapa setiap pelanggan datang mesti bungkus? Kenapa tak makan di sini guys? Itu yang tertanya. Okey, lepas itu ini yang menarik guys. Masa mereka nak kemas-kemas restoran ni, macam biasalah pukul 7 mereka harus kemas-kemas sebelum jam 8 malam. Tengah syok kemas ni, tiba-tiba ada muncul seorang wanita. Dia menuju ke gerai mereka. Yang nampak wanita itu adalah Siti. Bila Siti ni dah nampak wanita ni, dia pun tegur lah, minta maaf ya kak, gerai kami ni dah nak tutup. Kami dibenarkan buka daripada jam 8 pagi hingga sebelum jam 8 malam. So memang pukul 7 memang kami dah nak tutup lah. Makanan-makanan pun semua dah tak ada lah. Minta maaf ya kak, akak kalau nak datang akak datanglah esok ya. Kami kena ikut arahan kerajaan. Okey ya kak, minta maaf ya. Apa yang pelik Siti rasa berdebar, takut, seram dengan wanita ini. Wanita ini tak bagi respon apa-apa pun. Cuma mata dia pandangan yang sangat tajam. Dan dia hanya toleh ke belakang dan terus pergi. Terus pergi macam tu je. Siti masih lagi tertanya, Apa kenapa dia nak datang menuju ke gerai ini? Dia menuju, lepas tu bila Siti dia cakap macam tu, dia terus belah macam tu je.
Dia macam tak ada, dia macam tak cakap, oh okey, terima kasih. Tak ada. Dia terus pergi je macam tu. Sebenarnya guys, Siti ni dah mula rasa seram sejuk dengan wanita ni semasa wanita ni menuju ke gerai mereka. Sebab apa? Yelah, Siti ni dia dapat rasakan yang wanita ni macam bukan orang. Korang faham tak? Macam bukan orang. Mana taknya wanita tu berkebaya merah, rambut panjang, dan cara dia jalan menuju ke gerai mereka ni sangat laju dan cepat guys. Seolah-olah macam orang yang lapar ataupun macam tak sabar nak pergi ke gerai tu pun ada. Macam tu lah rasanya. Dia jalan sangat laju tau. Itu yang buatkan Siti ni terperanjat bila tiba-tiba je ada seorang wanita ni dah sampai dekat gerai mereka. Lepas tu Siti ni pun tegur. Bila tegur, wanita ni terus pergi macam tu je. Itu yang buatkan dia terus cepat-cepat masuk dalam. Dan rasa seram lah kat situ. Siti masuk ke dalam pun dengan tergesa-gesa guys. Bila nampak Siti ni masuk dengan tergesa-gesa, Kak Sal dan juga Rusty pun rasa pelik lah dengan Siti ni. Yelah, tiba-tiba je dia masuk dengan cepat, seolah-olah macam dikejar oleh seseorang pun ada. Mereka pun tanyalah dengan Siti ni, Siti, kau ni dah kenapa? Rusty pun tanya hal yang sama. Ya Siti, kamu kenapa? Kau nampak kaget banget sih. Ada apa? Siti pun jawab dengan nada yang ketakutan dan gemetar. Dia cakap, Aku tadi nampak ada wanita yang menuju ke gerai kita ni. Lepas tu kalau Kak Sal dengan Rusty nak tahu, aku tegurlah wanita ni. Aku cakap, maaf Kak, gerai kita dah nak tutup. Esok akan datanglah. Lepas tu apa yang buatkan aku ni lari masuk ke dalam? Wanita ni, dia ni muka dia, wajah dia menyeramkan tau. Baju berkebaya merah, rambut panjang. Lepas tu muka memang menyeramkan. Dia terus belah. Bila aku dah cakap macam tu, dia terus belah. Dia tak bagi respon apa-apa pun. Dia terus belah macam tu je. Cara dia belah, cara dia pergi sangat laju dah pantas. Itu yang buatkan aku takut. Korang tahu kan, sekarang ni waktu maghrib. Memang aku takut lah. Aku masuklah terus ke dalam. Itu yang aku jadi macam ni. Bila Siti dah ceritakan kisah apa yang berlaku pada dia tadi, Kak Sal dan juga Rusty, mereka pandang sesama mereka tau. Lepas itu mereka bisik. Katanya Rusty, Kak Sal, kamu lihat tak wanita yang diceritakan oleh Siti tu? Aku tak lihat. Sebab kita tadi sama-sama dekat kaunter pembayaran. Kita kan lihat Siti seorangan dekat luar. Lepas tu pandang. Dan kita ingat si Siti ni tengah nikmati suasana waktu maghrib. Betul tak? Ya betul juga. Aku pun tak nampak wanita yang datang kat situ. Mula aku pun biarkan je lah Siti dekat luar. Yalah, mungkin dia nak tenangkan fikiran ke apa ke, mungkin dia penat ke apa ke. Aku pun biarlah. Tak apa. Kita dengar dulu cerita Siti sampai habis. Itulah guys, kalau korang semua nak tahu kenapa Kak Sal dan juga Rusty ni pelik apabila dengar kisah yang diceritakan oleh Rusty ni kepada mereka berdua. Sebab mereka berdua ni tengah ada di kaunter pembayaran, sedang kira duit, sedang kemas-kemas kaunter. Lepas itu mereka nampak yang Siti ni berada di luar berseorangan tau, bukan berteman. Mungkin mereka fikir yang Siti ni sedang ambil angin ataupun menikmati suasana waktu maghrib kan. Mungkin dia sebab itu dia ada dekat luar. So mereka pun biarkanlah Siti ni ada kat luar. Masa mereka nak kemas-kemas, lepas tu mereka terkejutlah tengok Siti ni lari masuk dalam dengan cepat. Mereka terkejut. Sedangkan mereka nampak tadi Siti berseorangan tanpa ada sesiapa pun. Lepas itu Siti pun tanyalah pada Kak Sal dan juga Rusty, korang berdua takkanlah tak nampak wanita tu? Sebab korang berdua kan ada dekat kaunter pembayaran. Takkanlah korang berdua tak nampak? Aku nampak dengan jelas kot.
Takkan korang berdua tak nampak? Untuk mereka berdua nak tenangkan si Siti ni, mereka berdua terpaksalah cakap yang mereka berdua nampak juga wanita tu. Sedangkan mereka berdua langsung tak nampak pun keberadaan wanita tu. Kak Sal pun cakap lah, tak apalah Siti, mungkin wanita itu tak sengaja kot singgah ke gerai kita ini, ataupun mungkin dia tak tahu yang kita nak tutup gerai pada sebelum 8 malam. So tak apalah, dah jangan fikir bukan-bukan. Sekarang ni kita kemas-kemas, bila dah kemas nanti kita teruslah balik. Okay? Dah jangan fikir bukan-bukan. Jom. Rusty pun cakap lah, ya Siti, betul kata Kak Sal itu, kamu jangan fikir bukan-bukan ya. Sekarang ni mari kita kemas-kemas dulu. Bentar kita terus pulang lah ya. Bila keadaan semakin okey, semakin stabil, Siti pun dah okey. So Rusty ni dia cakap lah pada Siti, udah enggak apa-apa Siti, biar kami berdua aja yang beresin restoran ini. Sekarang ni kamu ambil ini duit, ini wang kamu ambil, kamu pergi simpan dalam peti besi okey. Kami berdua tunggu di atas. Siti pun okey lah, aku pergi turun bawah kejap simpan duit. Korang berdua tunggu aku dekat atas tau. Jangan pergi dulu, jangan kunci pintu dulu, tunggu aku. Iyalah Siti, takkan kita orang nak tinggalkan kau kat sini. Dah, akak dengan Rusty ni tunggu kamu dekat atas. Okey, dah lagi cepat. Kita orang nak kemas sikit-sikit ni. Okey. Yelah. Siti pun turunlah ke bawah. Kalau korang semua nak tahu, restoran ni mempunyai bilik peti besi di bawah tanah. So kalau nak simpan duit ataupun barang-barang berharga, bolehlah simpan di bilik ni. Siti pun beranikan diri dan terus menuju ke bawah untuk simpan duit dengan seorang diri. Masa Siti nak simpan duit dalam peti tu, dia tiba-tiba terdengar ada bunyi tapak kaki yang sedang lari tau. Siti pun lihatlah CCTV yang ada dekat atas tu guys. Dia nampak ada seseorang berpakaian hitam gelap sedang menuju berlari ke arah dia sambil memegang sebilah kapak guys. Siti pun cepat-cepat toleh ke arah belakang. Tiba-tiba penampakan tadi tu hilang. Siti dengan pantasnya terus tutup peti besi tu dan terus naik ke atas sambil memanggil-manggil Kak Sal dan juga Rusty. Kak Sal dan juga Rusty ni terperanjat tahu apabila tengok Siti ni lari ke atas dalam keadaan ketakutan guys. Lepas itu mereka berdua pun tanyalah pada Siti, Siti kau dah kenapa? Ada apa Siti? Macam ada sesuatu je, ceritakanlah Siti. Lepas tu Siti pun tanyalah pada mereka berdua ni, ada seseorang ke yang dalam ni tadi? Sebab aku nampak ada seorang bawa kapak. Lepas tu dia pakaian dia memang macam perompak tau. Kak Sal pun cakap lah, mana ada siapa-siapa masuk? Siti, kan ada Kak Sal dan juga Rusty ni dekat atas. Memang kami tak nampak siapa-siapa pun masuk. Rusty pun bilang, udah, ayo kita tutup gerai ni. Nanti aja kamu ceritakan ya Siti. Yuk kita pulang Kak. Mereka pun lekas-lekaslah pulang. Bila dah pulang, Kak Sal pun tanyalah Siti dan Siti pun ceritakanlah kesemuanya. Lepas itu Kak Sal dan juga Rusty tenangkanlah Siti sekali lagi. Apabila keadaan Siti dah okey, semua dah semakin stabil, mereka pun rehat-rehat dan terus tidur. Dan satu lagi masalah yang berlaku pada mereka guys, pada keesokannya mereka bertiga terkejut apabila lihat mereka punya gerai bersepah dan tunggang langgang. Masing-masing pandang sesama sendiri. Apa yang berlaku? Apa yang terjadi? Bukankah kita dah kemas semalam? Bukankah kita dah beresin semalam? Semuanya terkejut dan masing-masing tertanya lah. Kak Sal tahu yang gerai mereka ni macam ada sesuatu yang pelik sejak Siti berperangai aneh guys. Kak Sal pun suruh mereka masuk. Dah, tak apa. Jom kita masuk dulu. Kita kemas-kemas cepat-cepat sebelum pelanggan datang. Mereka pun masuklah ke dalam dan terus mengemas. Bila dah siap kemas ni, sementara nak tunggu pelanggan datang, mereka tengoklah CCTV tu sekejap. Yalah nak tengok apa yang berlaku semalam. Guys, apa yang berlaku? Dalam CCTV tu, mereka tak nampak makhluk apa-apa. Tetapi mereka nampak barang yang ada dalam restoran ni bergerak sendiri. Dan itu yang buatkan bila mereka tengok pada esoknya, barang-barang itu bersepah dan tunggang langgang guys. Hancur semua dia buatnya. Meja-meja jatuh, kerusi tunggang langgang, habis semua. Kaunter-kaunter bersepah. Itu yang mereka lihat. Tapi mereka tak nampak
Tak nampak pun benda-benda ataupun makhluk ataupun bayang-bayang yang ada. Cuma mereka nampak barang-barang yang bergerak. Itu yang mengejutkan mereka. Lepas itu datanglah seorang ibu dan juga anaknya dalam lingkungan 8 tahun. Guys, masa si ibu ni sedang minta pesanan makanan, si Kak Sal ni dia nampak macam anak pada si ibu ni, dia macam tengah pandang sesuatu tau. Kak Sal macam dapat rasakan yang cara dia tengok tu macam ada ramai orang di sekeliling dia. Guys, nak jelas lagi nyata, seolah-olah di gerai mereka ini ada ramai orang, sedangkan di gerai mereka ni hanya ada seorang ibu dan juga anaknya. Itu je. Tetapi budak ni pandang seolah-olah macam ada ramai orang dekat sini. Lepas tu guys, masa Kak Sal tengah lap-lap meja ni, dia betul-betul terperanjat dan terkejut tau. Kerana apa yang dia syaknya tadi memang benar-benar berlaku tau. Sebab apa? Masa dia tengah lap ni, dia terdengar yang budak tu cakap dengan ibu dia, "Bu, kita bungkus kan? Kita tak makan sini kan? Sebab adik takut lah bu, dekat gerai ni banyak orang-orang pelik." Si ibu pun cepat-cepat tutup mulut anak dia. Lepas tu, jangan cakap macam tu lah. Ya, kita bungkus je. Dah, senyap. Bila Kak Sal ni dah dengar apa yang budak tu katakan, dia pun tanyalah pada si ibu ni, "Minta maaf puan, puan betul ke apa yang dikatakan oleh anak puan ni? Betul ke?" Lepas tu si ibu ni cakap lah dalam nada yang macam takut lah kan. Taklah, anak saya ni gurau je ni. Biasalah budak-budak kan, semua benda nak dicakapnya kan. Jangan dengar lah. Yelah. Kak Sal pun okey. Minta maaf ya puan. Nanti kejap lagi makanan puan akan siap. Puan tunggu ya. Lepas tu Kak Sal pun terus sambung kerja. Bila si ibu dan juga anaknya pulang, Kak Sal dah mula rasa seram sejuk dan dia dah mula terhidu bau yang sangat busuk pada gerai restoran mereka ni. Lepas itu Kak Sal pun panggil lah, "Siti, Rasti, sini kejap. Ada apa kak? Sini, mulai minggu depan kita kena tutup gerai kita ni." Tutup gerai? Kenapa kak? Ya kak. Ngapain? Ada apa? Kita kena tutup gerai ni. Macam ni, sabar. Akak akan ceritakan kemudian. Sekarang ni kita tutup. Okey, kita tutup dulu. Dan akak nak bagi tahu, sebenarnya ada sesuatu yang kita kena selesaikan dekat gerai ni. Lepas itu mereka pun ikutlah arahan Kak Sal. Mereka pun kemas-kemas dan tutup gerai. Lepas itu Kak Sal pun ceritakan ke semuanya pada Siti dan juga Rasti. Lepas itu Siti pun apa lagi? Itulah kan. Itulah kak, apa yang berlaku dekat saya ni memang betul kan? Memang saya dah mula rasa sesuatu tau dekat gerai ni. Sekarang ni kak, apa yang kita perlu buat? Okey, Kak Sal pun cakap, okey tak apa. Sekarang ni kita kena panggil ustaz untuk bersihkan kita punya gerai ni. Macam mana? Setuju tak? Okey tu, bagus tu kak. Arahan yang cadangan yang baik tu kak. Okey, semua setuju? Okey, alright. Mereka pun panggil lah ustaz. Okey guys, lepas je mereka dah panggil ustaz untuk bersihkan mereka punya restoran. Dan dalam seminggu macam tu, alhamdulillah restoran mereka dah kembali okey. Orang pun dah mula ramai. Dah tak ada apa bau-bau, gangguan-gangguan pun dah mula tak ada. Lagi-lagi yang di bilik bawah tanah tu, semua pun dah makin okey. Alhamdulillah mereka dah boleh mula bekerja seperti biasa. So sampai sini sajalah kisah pekerja restoran diganggu. Itu dia kisah pekerja restoran diganggu. Kepada anda yang suka dengan kisah ini, jangan lupa like dan komen. Dan insya-Allah saya akan buat bahagian yang kedua. Dan kalau anda mahu bahagian kedua, anda sila komen di bawah. Okey? Kepada anda semua para pendengar Mana-Mana Pun Seram, ingat, jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Anggap saja sebagai satu hiburan. Anda anggap saja yang anda sedang tonton filem-filem seram. Okey? Anda bersama saya Abang SD. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. See you. Goodbye.
kasih pada anda sudi dengar dari awal hingga akhir. Kisah-kisah yang anda dengar ini hanyalah sekadar satu hiburan. Jangan mudah percaya dan terlalu taksub. Dan ingat, mana-mana pun seram.